TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Apa khabar semua? Baik. Okey, hari ini kita nak belajar subjek grafik komunikasi teknikal. Tapi sebelum kita mulakan kelas, pastikan kita mengekalkan SOP kita. Pakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal, dan sebelum kita buat apa-apa saja, pastikan kita memakai cecair pembasmi kuman. Alright, anda mesti nak tahu kan dengan siapa kita belajar pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Kita ada bersama dengan Cikgu Fatihah di studio. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita dalam Didik TV untuk kita belajar pada hari ini tentang grafik komunikasi teknikal. Tapi sebelum tu Cikgu ada tagline sikit tadi. Fake it, you make it. Apa maksud tu Cikgu? Maksudnya kalau kita buat tu biar sampai jadi betul. Biar sampai jadi betul. Manjada wajadah. Manjada wajadah gitu. Okey, tapi kita bukan subjek bahasa Arab hari ni kita dalam subjek grafik komunikasi teknikal. Ya, betul. Baik Cikgu, sebelum kita mulakan kelas, jom kita buat SOP terlebih dahulu Cikgu. Silakan Cikgu. Alright. Okey. Dan saya pula Cikgu. Baik. Okey, bila kita dah pakai cecair pembasmi kuman ni Cikgu, baru kita boleh buka pelitup muka kita. Tapi jangan buang merata-rata. Kita boleh bubuh dalam poket kita pun boleh. Okey, Cikgu, nak tanyalah Cikgu. Wah, bila dah buka face mask, baru nampak jelita wajah Cikgu kan. Okey. Tapi hari ni bukan kita nak belajar kecantikan, tapi kita nak belajar grafik komunikasi teknikal. Alright, Cikgu. Subjek ni sebenarnya kita belajar tentang apa ya Cikgu? Okey, subjek grafik komunikasi teknikal ni merupakan subjek lukisan teknikal. Ya. Okey, jadi sepanjang silibus pelajar akan membuat lukisan teknikal. Okey, kita ada lukisan bangunan, kita ada lukisan elektrik, lukisan perpaipan dan juga lukisan reka bentuk dalaman. Jadi kalau ada rumah, dah siap rumah dah. Saya nak buat rumah lah macam tu Cikgu. Cikgu boleh tolong lukiskan tak? Boleh, kita boleh minta tolong pelajar saya untuk lukiskan. Wah, kalau saya nak rumah banglo lah macam tu Cikgu. Rumah banglo, rumah tak banglo, rumah tinggi, rumah rendah, semua boleh. Tak ada masalah. Semua boleh Cikgu? Boleh, insya-Allah. Okey, baik. Kita nak mendengar pula Cikgu, apa pandangan murid-murid kita tentang subjek kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Subjek grafik komunikasi teknikal ini telah menjadi pilihan saya kerana ia merupakan bidang yang selaras dengan cita-cita saya, iaitu arkitek. Sebenarnya, sejak dari kecil lagi saya sudah meminati bidang ini kerana saya suka meneliti dan memahami konsep sebuah bangunan. Saya berharap agar saya mendapat keputusan yang baik dan juga mendapat cemerlang dalam subjek ini supaya saya dapat meneruskan pengajian ke bidang kejuruteraan di universiti-universiti ternama yang terdapat di Malaysia maupun luar negara. Okay, saya memilih subjek JKT ni sebab subjek ni benda yang baru dan bersesuaian dengan minat saya. Okay, subjek ni juga dapat mengasah lagi bakat saya dalam bidang lukisan. Okay, saya berharap semoga saya dapat menjadi pelajar yang cemerlang dalam bidang JKT ni. Saya percaya subjek ini dapat membawa diri saya jauh lebih baik. Saya memilih subjek JKT kerana sejak kecil lagi saya sudah berazam untuk menjadi seorang arkitek. Jadi bila saya mengetahui bahawa SMK Sulaiman menawarkan subjek ini, saya perlulah mengambil peluang ini untuk mencapai cita-cita saya. Saya berharap saya akan mendapat result SPM yang bagus dan saya juga berharap lebih ramai wanita menceburi dalam bidang ini.
Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Tadi kita dah lihat dah pandangan murid-murid tentang subjek kita pada hari ini. Dan saya nak tanya cikgu lah. Cikgu, kalau murid-murid kita belajar GKT iaitu Grafik Komunikasi Teknikal, apakah masa depan murid-murid ni sebenarnya cikgu? Okey, kalau kita tengok kan tadi, pelajar-pelajar pun dah sebut dia nak jadi arkitek, nak jadi engineer, nak jadi jurutera, nak jadi pelukis plan, nak jadi apa lagi, quantity surveyor. Jadi dengan mengambil subjek GKT ni, pelajar-pelajar akan mendapat pendedahan awal tentang apa yang akan mereka belajar di universiti nanti dan apa yang dia nak jadi nanti. Jadi itu advantage kepada mereka sebenarnya. Baik, nanti boleh jadi engineer, arkitek dan sebagainya cikgu kan? Betul. Alright, jadi kita nak memperkenalkan murid-murid yang akan menyertai kelas kita pada hari ini cikgu. Okey, adakah mereka dah bersedia? Cikgu, kita nak perkenalan dengan siapa dulu cikgu? Siapa nak kenalkan diri dulu? Silakan. Ada tak gentleman? Silakan Ridwan. Kenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan daripada SMK Sulaiman. Okey, seterusnya? Seterusnya siapa cikgu kita nak perkenalan ni? Arina. Tan Tian Fu, boleh kenalkan diri? Nama saya Tan Fu dari SM Sulaiman. Okey, seterusnya Arina. Assalamualaikum, saya Arina Hazika dari SMK Seri Bentung. Okey, lagi cikgu. Seterusnya kita bersama dengan Firdaus. Alright, silakan Firdaus. Assalamualaikum. Saya Muhammad Firdaus daripada SMK Sulaiman. Baik, seterusnya Haris Safwan. Saya Muhammad Haris Safwan bin Zulkifli. Saya dari sekolah SMK Sulaiman. Okey, dan yang terakhir sekali Syira. Assalamualaikum, saya Nur Syaira dari SMK Seri Bentung. Okey, semua daripada Bentong je Ya, dan betul. cikgu pun daripada Bentong juga kan? Ya, saya daripada Bentong, Pahang. Okey, nanti kalau ada durian nanti jangan lupa jemput saya tau. InsyaAllah. Tak jemput kot. Makan dulu. Okey, baik. Terima kasih kerana menyertai kelas kita. Adakah anda dah bersedia nak mengikuti kelas kita pada hari ini? Dah bersedia dah? Kalau dah bersedia, cuba tunjuk good. Bersedia. Okey. Okey. Baik cikgu. Kita nak mulakan kelas kita, tapi sebelum tu cikgu, apa kata kita berehat seketika? Dan kita kembali selepas ini. Tapi sebelum tu standby tau. Dengan orang panggil apa cikgu? Pembaris Bukan pembaris Bukan pembaris. Dengan alat-alat dan sebagainya sebab lepas ni kita nak melukis. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek Grafik Komunikasi Teknikal bersama dengan kita Cikgu Fatihah. Okey cikgu, murid-murid pun dah bersedia dah untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Anda mesti nak tahu kan macam mana kita nak lukis plan rumah, plus plan untuk elektrik dan plan untuk paip. Selepas ini cikgu akan bongkarkan. Jom kita bersama dengan guru kita pada hari ini, Cikgu Fatihah. Silakan cikgu. Okey. Yang pertama kali, hai. Anak-anak murid, apa khabar? Sihat? Lama tak jumpa. Sihat, Alhamdulillah. Okey. Sedia dah nak mengajar? Dah sedia ke belum? Dah. Cuba tunjuk guru. Alright. Alright. Okey. So, ini pengenalan kepada diri saya, iaitu nama saya Cikgu Nur Fatihah binti Muhammad Najib, atau pelajar-pelajar kenal saya dengan nama Cikgu Fatih sebenarnya. Cikgu Fatih. Cikgu Fatih. Ramai yang kenal Cikgu Fatih. Cikgu Fatihah ni tak kenal nanti kan. Okey, jadi kita akan belajar subjek Grafik Komunikasi Teknikal. Saya mengajar di SMK Sulaiman, Bentung, Pahang. Okey. Jadi orang dah tanya dengan saya, tanya apa itu grafik komunikasi teknikal. Jadi untuk hari ini kita akan belajar, mata pelajarannya adalah grafik komunikasi teknikal. Kod mata pelajarannya adalah 3771. Okey.
pada asalnya kita dulu belajar subjek ini namanya lukisan kejuruteraan. Tetapi kita telah melalui perubahan KSSM, okey. Bermula 2018 SPM, subjek lukisan kejuruteraan telah digantikan dengan mata pelajaran grafik komunikasi teknikal, okey, yang mana kontennya masih sama. Okey, masih sama. Grafik komunikasi teknikal hanya ditawarkan di sekolah menengah harian biasa sahaja. Untuk lukisan kejuruteraan masih lagi ada subjek ni, tetapi hanya boleh diambil di sekolah menengah teknik sahaja. Okey, itu beza dia lah. Okey, kita kenal kali ini dengan mata pelajaran kita. Okey, GKT ni nama pendeknya adalah GKT. GKT adalah mata pelajaran elektif ikhtisas, okey, dalam bidang teknologi bagi pelajar tingkatan 4 dan juga pelajar tingkatan 5. Okey, ianya merupakan salah satu elektif STEM dalam sains gunaan dan teknologi. Okey, kalau dulu kita belajar kan, mungkin Aiman dulu belajar kita ada aliran sains, aliran sastra. Sekarang kita semua STEM. Cuma dia ada bezalah, sains gunaan, sains tulen, sains apa lagi kan. Okey, kenapa belajar JKT? JKT ni adalah salah satu medium untuk menyediakan dan juga mengukuhkan minat murid dalam bidang teknikal. Okey, sebelum mereka ke peringkat yang lebih tinggi, sama ada di universiti lah ataupun di kolej-kolej mana nantilah. Okey, kalau tanya tadilah, kita dah bagi tahu masa depan untuk subjek JKT kebiasaannya pelajar akan pergi ke bidang kejuruteraan, bidang seni bina, bidang interior. Okey, itu antara bidang-bidang yang pelajar akan pergi selepas tamatnya SPM. Alright. Okey, so kita tengok silibus dalam mata pelajaran GKT ini. Pada tingkatan 4, mereka akan belajar konsep dahulu, yang mana pertama mereka akan belajar apa itu GKT. Kemudian diikuti dengan garisan, sudut dan juga bulatan. Kemudian mereka akan belajar segitiga, segi empat, poligon. Kemudian ada pembesaran dan juga pengecilan. Mereka belajar juga untuk buat elips, parabola dan juga tangent. Kemudian masuk kepada lukisan 2 dimensi, iaitu unjuran ortografik, kemudian pandangan tambahan. Kemudian kita up lagi kepada lukisan 3 dimensi pula. Kita ada lukisan isometri dan juga oblik. Okey, habis tingkatan 4, kita masuk tingkatan 5, kita mula membuat aplikasi lah. So kita akan tingkatan 4 tadi dia bagi basic je dulu. Tingkatan 5 mereka akan mula belajar aplikasi kepada lukisan yang telah mereka belajar sebelum ini. So dia akan mulakan dengan lukisan terbantu komputer. Dekat sini baru belajar gunakan komputer. Oh, kalau tidak waktu tingkatan 4 sekadar menggunakan alat untuk melukis di kertas kan? Memang pelajar akan buat secara manual. Secara atas manual. papan lukisan di atas kertas nanti. Okey, untuk tingkatan 5 mereka akan didedahkan dengan lukisan terbantu komputer, yang mana kita akan gunakan kebiasaannya AutoCAD lah. Okey, AutoCAD. Kemudian kita akan belajar lukisan perspektif, kemudian lukisan pengorakan. Untuk lukisan pengorakan sebenarnya aplikasinya banyak digunakan dalam industri pembuatan. Okey, contohnya kita nak buat kotak Colgate lah, kotak ubat gigi. So kalau kita gunting kotak ubat gigi tu, kita akan buat bentangan ni kan. Itulah lukisan itu yang kita buat sebenarnya. Macam mana nak buat pembungkusan. Okey, itu pengorakan. Kemudian kita ada lukisan bangunan. Lukisan bangunan tahulah kan. Kita ada pelan lantai, pelan rumah, pelan bangunan. Itulah lukisan bangunan. Kemudian kita ada lukisan perpaipan. Dekat rumah, dekat residen masing-masing, kita buatkan lukisan perpaipan. Kemudian kita ada lukisan elektrik. Okey, lukisan elektrik. Dan akhir sekali kita ada reka bentuk dalaman ataupun interior design lah. Jadi, yang tu paling saya suka. Yang ni kan, dia simpan yang terakhir sekali. Jadi pelajar memang didedahkan semua dengan ilmu-ilmu lukisan teknikal di peringkat lebih awal. Jadi kalau bercita-cita nak jadi jurutera, nak jadi arkitek, nak jadi interior, ambillah subjek GKT. Dia kena pandai melukis ke cikgu? Kalau jenis tangan bengkak-bengkok ni macam mana cikgu? Okey. Sebenarnya kita tak perlu pun nak pandai lukis sangat untuk JKT ni, sebab kita ada peralatan yang membantu kita. Cikgu boleh ceritakan cikgu jadi ya? Kita kena tengok ni, nak kena explore lagi kan. Okey. Nanti kita cerita. Okey. Jadi kita tu silibus, kemudian dari segi pentaksiran ataupun penilaian yang bagaimana dibuat, di peringkat SPM, pentaksiran untuk grafik komunikasi teknikal 3771, kita ada 2 kertas. Kertas 1 dan juga kertas 2.
Okey, so beza kita cerita pasal kertas 1 dengan kertas 2. Untuk kertas 1, 70% daripada markah keseluruhannya akan diambil supaya jadi markah SPM lah. Kemudian kertas 1 ni adalah kertas bertulis. Cuma bertulis tapi kita tak tulis, kita lukis. Dia tak ada tulis kertas melukis tak. Okey. Kertas bertulis maksudnya pelajar akan melukis lah. Di dalam kertas 1 ni juga dia ada 2 bahagian. Satu bahagian A yang mana ada 15 soalan subjektif ringkas sahaja. Ya. Yang mana jawapannya pendek-pendek je. So jangan risaulah, jawapan tak ada panjang. Kemudian bahagian B pula memang totally lukisan teknikal yang mana pelajar akan membuat lukisan secara manual. Ada 5 soalan. Okey, so daripada silibus yang dia belajar tu hanya 5 saja yang keluar. Tak tahulah yang mana satu kan. Okey. Kemudian untuk kertas 2 dia akan ambil 30% daripada markah keseluruhan. Kemudian kertas 2 ni adalah tugasan projek. Jadi dekat sinilah pelajar akan diuji tentang ilmu yang dia belajar, aplikasinya. Jadi dia ada 2 fasa. Fasa pertama, okey. Fasa pertama pelajar akan membuat lukisan menggunakan komputer. Tadi yang mereka akan gunakan AutoCAD. Okey. Kemudian fasa kedua pula mereka akan buat 2 lukisan manual. Satu adalah lukisan bangunan, yang kemudian satu lagi sama ada lukisan elektrik, lukisan perpaipan ataupun lukisan reka bentuk dalaman. Jadi pada sekarang ni mereka tingkatan 5, jadi nanti akan keluar soalan projeknya. So inilah 3 lukisan yang mereka perlu lukis dan lengkapkan untuk menduduki SPM. Jadi kertas 2 ini wajib mereka ambil untuk membolehkan mereka ambil kertas 1. Jadi katakanlah mereka tak ambil kertas 2, tak nak buat kertas 2, mereka tak boleh ambil kertas 1. Walaupun kalau kita tengok 70 markah ni dah cukup lah cikgu. Dah cukup, dah boleh dah. A lah kan. Kalau kata 70 ni A minus dah kalau kata betul kan. Tak boleh. Syarat dia mesti 2 kertas diduduki. Okey cikgu. Syaratnya begitu. Kalau kata mereka tak buat salah satu, maka tak adalah keluar result nanti. Jadi wajib ya pelajar-pelajar untuk duduki. Yang tak boleh yang tak buat tu. Dengar? Okey. Okey, dah sedia. Okey, so sekarang habislah kita cerita pasal subjek kita. So kita nak masuk kepada topik yang pertama. Okey, so topik yang pertama untuk hari ini kita akan belajar pengenalan kepada grafik komunikasi teknikal, yang mana ia merupakan topik yang pertama yang dipelajari pada mereka tingkatan 4. Okey, ni kira sebenarnya reverse balik lah. Ni revision untuk mereka lah. Okey, so untuk penonton dekat luar mungkin kita kenal-kenalan lah. Mungkin lepas ni boleh tarik balik minat kan nak belajar subjek ni. Kalau saya suka sangat cikgu. Sebab saya suka melukis. Habis kat dinding-dinding rumah saya melukis cikgu. Elok, memang bagus tu. Nanti mungkin nanti anak dia minta ambil subjek ni. Okey. Betul. Okey, so untuk hari ni kita ada beberapa objektif yang kita perlu capai. Yang pertama, kita nak kenal pasti, pelajar perlu mengenal pasti agensi kepiawaian lukisan teknikal. Kemudian, pelajar perlu menamakan peralatan teknikal. Dan juga yang ketiga, pelajar perlu mengenal pasti saiz kertas. Okey. So, ini 3 objektif yang perlu kita capai pada hari ini. Okey. Sedia? Macam senyap je semua? Sedia. Sedia ya? Dia fokus je kot. Takut nanti lukisan dia lari nanti. Okey, bagus. Okey. Alright, so sebelum kita nak belajar melukis, kita mesti kena tahu sejarah dia. Faham? Sebelum kita tahu sesuatu, kena tahu kan. Macam kita nak kahwin, kita kena kenal dulu kan orang. Jadi sama gitu juga. Kalau kita nak lukis, kena tahu juga evolusi dia dulu. Okey, pada zaman dahulu, pada bangsa Mesir, kita mula melukis menggunakan tulisan hieroglif. Kemudian zaman dulu juga ada lukisan jam gajah. Kalau kita tengokkan dulu, mereka dah mula berkomunikasi. Cuma komunikasi mereka untuk menyampaikan maklumat, kalau kita tengokkan dua-dua ni, dia hanya menggunakan bentuk orang dan juga binatang. Haiwan dan juga orang kan, untuk menyampaikan maklumat. Dan pada waktu itu pun maklumat yang disampaikan pun tak banyak lah. Mungkin maklumatnya mungkin pasal kehidupan mereka sahajalah. Sebab mereka dulu sikit je lagi kan. Okey. Kemudian bermula tersangkut. Kemudian bermula pada tahun 1950-an, pelukis plan mula menggunakan peralatan melukis untuk menghasilkan lukisan. Jadi bayangkan kalau nak buat bangunan,
berapa banyak papan lukisan yang perlu digunakan. Okey, so inilah pada tahun 90-an lah. Kan? Sebesar itu ya? Sebesar itu mungkin nak buat studio ni pun berapa banyak kertas kita perlu gunakan. Jadi itu kalau tak ada salah. Kalau salah macam mana? Buat semula lagi. Jadi kita boleh bayangkan berapa lama masa yang diambil kan. Jadi pada awal ketika mana mereka mula untuk melukis cikgu kan? Ya, pada awal pada mana 1950-an lah. Okey, kemudian bermulanya 1980-an. Okey, maka perisian mula dikeluarkan. Perisian lukisan telah mula diperkenalkan. Antaranya, kalau nak cerita memang banyaklah, tak habis hari ni kan. Betul. Antaranya dan yang paling popular untuk pelajar-pelajar JKT adalah AutoCAD. Okey, AutoCAD lah. Okey, jadi bermula tahun 90-an, revolusi komputer telah mengubah landscape teknologi dan juga komunikasi maklumat dalam kehidupan. Yang mana perisian ini telah banyak sangat membantu dengan cara mempercepatkan kerja, meningkatkan kualiti dan juga efisiensi lah dalam kerja kita. Jadi kalau katalah tadi salah, kena ambil kertas baru buat balik. AutoCAD salah, delete saja. Tak perlulah kertas berjela-jela cikgu. Tak perlu dah, katalah. Kalau nak hantar pun kata satu salah, tak apa, kita boleh redo. Tak perlu kertas. Sebab kita buat macam Microsoft Word kan, kita delete, cut and paste sahajalah. Jadi itulah evolusi dalam lukisan teknikal. Okey, cuma dekat sini AutoCAD ni adalah salah satu perisian yang berbayar. Okey, cuma bermula beberapa tahun lepas Autodesk telah membuat inisiatif kepada student. Dia telah open kepada education punya untuk pelajar-pelajar. Jadi pelajar-pelajar boleh dapatkan AutoCAD secara percuma dengan log on kepada Autodesk menggunakan email masing-masing lah. Jadi ini sebenarnya tak ada alasan lah sebenarnya kan. Jadi walaupun dia punya apa ni, orang kata dia punya perisian tu hanya untuk 3 tahun. Tapi pelajar boleh orang kata renew setiap 3 tahun tu, download yang baru. Jadi orang kata memang boleh guna selama lah kan? Tak ada masalah lah sebenarnya. Okey cikgu, kita nak tanyalah cikgu, murid kita Tian Fu nanti nak jadi arkitek ke nak jadi engineer? Okey, kita nak tanya murid kita. Engineer. Wow, dia nak jadi engineer lah cikgu. Nak jadi engineer apa Tian Fu? Engineer apa tu? Engineer banyak sangat tu cikgu. Putus-putus agaknya. Okey, jadi nak belajar engineer ni kita kena belajarlah subjek ni betul-betul cikgu kan? Okey, sebelum kita nak terus lagi cikgu, kita berehat seketika. Boleh. Jangan ke mana-mana murid-murid, kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita belajar tentang GKT, cikgu ya? Yes. Grafik Komunikasi Teknikal, yang mana kalau nak jadi engineer, nak jadi arkitek, tak nak kita perlu ambil subjek ni sebagai untuk membantu kita, memudahkan kita menjadi sebagai seorang engineer ataupun arkitek. Baik cikgu, kalau saya tadi saya suka interior designer. Sebab saya suka rumah yang cantik-cantik, comel-comel, lawa-lawa kan. Okey, boleh kita teruskan lagi cikgu? Boleh. Okey. So saya sambunglah tadi kan. Okey. Kemudian saya tunjukkan contoh antara ini adalah contoh apa yang pelajar saya sendiri buat untuk tugasan mereka, yang mana mereka perlu menggunakan perisian AutoCAD untuk membuat tugasan mereka. Jadi kalau kita tengok kan, kalau lukisan manual ni nak buat ni, berhari-hari ni, especially ada bahagian yang jaring tu. Itu jaring sebenarnya tu. Ada bahagian jaring tu kan, sangat detail, right? Okey. So ini adalah contoh apa yang telah dihasilkan oleh pelajar saya menggunakan perisian AutoCAD. Ni kotak apa ni cikgu? Ini kotak rahsia. Kotak rahsia. Okey. Baik cikgu. Okey, kita sambung. Okey, kita beralih kepada agensi kepiawaian lukisan teknikal. Okey. Saya tak nak cakap seorang-seorang. Boleh tak saya nak tanya pelajar-pelajar saya? Okey. Mana pelajar-pelajar saya? Okey, diorang tengah standby dengan alat-alat tulis mereka ni. Okey. Dia baik jorok cikgu ya. Okey, saya nak tanya siapa? Syira lah, Syira. Okey, Syira, boleh tak bagi tahu saya satu
satu agensi kepiawaian lukisan teknikal yang kamu tahu? Sirim, terima kasih. Apa kata Firdaus pula? Nak dengar suara Firdaus, ha? Jabatan Standard Malaysia. Jabatan Standard Malaysia. Okey, terima kasih. Okey. So, antara agensi kepiawaian lukisan teknikal yang ada, okey, kita ada Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia ataupun nama singkatannya adalah SIRIM. Kemudian kita ada Jabatan Standard Malaysia, JSM. Kita ada ISO atau Pertubuhan Kepiawaian Antarabangsa. Kemudian di Amerika Syarikat kita ada Institut Kepiawaian Kebangsaan Amerika, ANSI. Kita ada kepiawaian British, BS, dan juga kita ada kepiawaian Australia. Sebenarnya kalau nak senarai pun sekali lagi lah banyak. Ni antaranya lah. Jadi apa fungsi agensi-agensi ni? Apa peranan dia, cikgu? Apa peranan dia kan? Okey. Apa peranan mereka? Okey, agensi ni ditubuhkan untuk menyeragamkan segala butiran dan juga simbol yang dilukis oleh pelukis. Jadi kalau kita lukis katalah dalam lukisan teknikal dia memang seragam. Kalau kata lampu bulat, maka satu dunia akan lukis lampu bulat. Katakanlah awak lukis lampu 4 segi, orang tak faham. Jadi salah taksir. Okey, kenapa? Supaya simbol dan juga ukuran dapat dibaca serta ditafsir dengan baik dan tepat oleh semua pihak. Jadi tak adalah masalah miscommunication, salah maklumat sampai. Jadi itulah tujuan kenapa agensi ni ditubuhkan. Pergi mana-mana pun simbolnya sama je, ya, cikgu, pergilah belajar walau ke India, ke China, tetap sama. Dia tak beza. Okey? Duduk Malaysia pun sama. Jadi jangan risaulah. Duduk dekat Malaysia, belajar JKT pun sama juga macam pelajar-pelajar yang belajar dekat luar negara. Jangan risau ya. Yelah, nanti mana tahu one day cikgu jadi engineer dekat negara-negara luar nanti. Mana tahu ni Jamfu nak pergi terbang ke Jerman. Ridwan nak pergi Jepun kan. Kata nak pergi Politeknik Jepun kan. Cita-cita kena tinggi. Betul. Okey, cikgu. Okey. Kemudian baru kita nak terangkan. Dah sembang-sembang evolusi. Betul. Sekarang baru saya nak cerita apa itu grafik komunikasi teknikal. Ya, cikgu. Okey, kalau kita tengok kan kat sini, nampak ni. Inilah antara lukisan yang dilukis oleh pelajar. Okey, pelajar-pelajar kita. Kita tengok apa benda simbol faham ke? Apa ni, cikgu? Kita yang saya tahu nampak orang macam semua akan je. faham. Ruang letak kereta, ruang tamu, ruang keluarga. Sebab itu yang boleh dibaca. Kan, itu yang boleh dibaca. Tapi yang lain tu mungkin, ni apa ni? Ada bulat, ada simbol macam radiasi. Ada 3 segi. Okey. Jadi, apa itu grafik komunikasi teknikal? Okey. So, grafik komunikasi teknikal ni adalah media perhubungan dalam bentuk grafik, dalam bentuk gambar. Okey. Tujuannya untuk apa? Untuk menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan. Okey. Dalam grafik komunikasi teknikal, kita ada simbol, kita ada garisan. Garisan, kita ada tebal, kita ada nipis. Dua-dua main peranan. Dua-dua ada maksud. Bukan kod suka je lah. Tak boleh. Kalau kita tengok kan, ada garisan putus-putus, ada garisan putus panjang, putus pendek. Ada garisan yang tebal, ada garisan condong, selari dua. Itu semua ada maksud. Ada maksud dia, cikgu. Ya. Jadi pelajar pun perlu melukis macam tu. Kalau dia buat manual pun mesti macam tu. Kalau kita tengok ketebalan ni pun berbeza. Aiman nampak tak? Nampak, cikgu. Sebab ada nampak yang garisan yang ada 2 garis dan ada yang garis melintang, ada garis menegak dan sebagainya. Mungkin itu ada maksud tersendiri, cikgu. Ya, semua tu ada maksud. Okey. Kemudian kita ada juga simbol-simbol khas untuk menyampaikan maklumat. Ini yang saya kata tadi lah, simbol. Kalau macam ni maksudnya yang panjang tu maksudnya itu simbol lampu pen the floor. Kemudian yang bulat macam radiasi ni itu adalah kipas shilling. Itu kipas shilling. Kipas shilling. Minta maaf. Okey. Itu kipas shilling. Kemudian kalau nak lukis, kipas shilling ni diameter. Okey. Kipas shilling tu diameternya mesti sama dengan lampu pen the floor. Itulah teknikalnya. Okey. Jadi semua itu ada dimension, semua itu ada ukuran dia. Yang berbentuk 1/4 bulat tu apa, cikgu? Pintu yang mana 1/4 bulat? Yang sini ke? Yang di hadapan pintu masuk tu, cikgu. Itu pintu, cikgu. Itu simbol untuk pintu. Itu simbol pintu. Begitu. Kalau pintu, ni pintu masuk utama kan, kita dua kan tanpa jenang. Itu ada 2 lah. Kalau pintu dua kan. Ini pintu bilik macam biasalah, kuat macam tu. Tapi pintu bilik dengan pintu bilik air berbeza pula. Dari segi ukuran. Jadi kita boleh nampak lah, ini besar sikit, ini kecil sikit.
Ya. Kan? Okey, ini maksudnya simbol ni maksudnya ada 3 tu adalah simbol pintu sliding lah. Oh begitu. Tu Sliding. tu. 1, Kita 2 dan 3. Yes, kalau 3 maksudnya ada 3 daun. Oh 3 dah. Kalau 2 maksudnya 2. Kemudian urutan dia di mana tu pun memainkan peranan. Maksudnya dia buka ke kanan ke dia buka ke kiri. Oh kalau macam ni cikgu, maknanya dia buka ke kiri lah cikgu. Betul dia buka ke kiri. Salah, dia buka ke kanan. Oh buka ke kanan. Ke kanan. Ya. Oh Okey, maknanya tak yang di hadapan sekali itu dibawa ke kanan. belakang. Okey, Ya, okey. betul. Okey. Kemudian yang ni kita ada simbol aircon. Ini memang semua orang pakai simbol yang sama. Ini downlight. Ini Okey. downlight. Okey. Ada banyaklah simbol-simbol itu. Baik. Jadi apa itu grafik komunikasi teknikal adalah media perhubungan dalam bentuk grafik untuk menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan. So kita ada simbol, kita ada garisan-garisan tertentu lah. Macam cikgu cakap sebentar tadi, kita bercakap dengan gambar cikgu Ya, ya. Kita tak pergi sembang dengan orang. Sembang orang. Kita hantar je gambar, orang Okey. faham. Oh begitu. Macam tu. Kita lukis. Macam contohlah, contoh kita nak kahwin, Aha. kita hantar pelan rumah kan. Betul. Kita tak sebut, "Hello, datang rumah kahwin ni kat mana?" kan. Tak ada. Kita hantar pelan, orang sampai kat rumah. Oh macam tu cikgu So samalah Yang dengan penting pelan tu kena jelas. Yes. Dan kita tahu di mana kipasnya, di mana lampunya, slidingnya dan sebagainya cikgu. Betul. Okey. Macam itulah. Okey. So itu adalah itu grafik komunikasi teknikal. Okey. So antara kerjaya yang berkaitan dengan grafik komunikasi teknikal tadi yang kita dah bincangkan antaranya adalah jurutera lah. So apa tanggungjawab seorang jurutera? Okey, siapa nak jadi jurutera tadi? Tiang Fu. Kamu pun tahu. Tiang Fu. Jurutera ni tanggungjawabnya adalah untuk menyediakan idea dan konsep awal reka bentuk dan mengesahkan lukisan teknikal. Mengesahkan. Dia chop lukisan teknikal tu. Jadi apa-apa binaan, bangunan ke, struktur ke ataupun kereta yang dibuat pun akan ada juruteranya lah. So mereka akan sahkan lukisan teknikal. Maknanya dalam lukisan kita pun memerlukan aspek-aspek keselamatan cikgu ya? Ya, betul. Sangat betul. Okey. Okey, itu tugas jurutera. Okey. Kita tengok kepada yang kedua, arkitek. Ada yang nak jadi arkitek ke? Arkitek yang mana satu ni? Siapa nak jadi arkitek kat tangan? Haris ke, Safwan ke, Alina semua nak jadi ke? arkitek. Takutlah tu. Okey, tak apa. Dia banyak sangat dalam kepala cikgu. Dia kata dia jadi arkitek pun dia nak jadi. Doktor pun nak jadi, engineer pun nak jadi. Tak, Semua mungkin dia dia jadi. dah keliru sekarang. Terlalu banyak pilihan yang dia boleh jadi. Betul. Okey, tak apa. Nanti dia make up dia main lah. Tapi saya dah pilih tadi. Saya dah jadi interior designer. Okey, boleh. Nanti kita boleh bincang tu. Okey, Okey, cikgu. so arkitek, apa tanggungjawab mereka? Mereka adalah perangka idea, pembinaan dan mengesahkan pelan. Oh, penting tu mengesahkan pelan. Kalau jurutera, lukisan teknikal. Kalau arkitek, pelan. Dia beza dekat situ. Pelan lain, lukisan teknikal lain. Alright, okey. Kemudian kita ada pelukis pelan. Pelukis pelan. Okey, pelukis pelan ni apa tanggungjawab dia? Dia menyediakan lukisan teknikal secara terperinci. Sebab tadi engineer dah sembang, okey, apa idea yang nak buat. Okey, kemudian pelukis pelan akan menzahirkan idea tersebut. Dia akan lukislah secara terperinci lah. Okey, so yang terakhir sekali ni yang paling Aiman minat lah ni. Ya. Pereka bentuk lah. Saya suka cikgu. Okey. So pereka bentuk dia punya tanggungjawab, dia akan mereka bentuk sama ada dalam bentuk model ataupun ciptaan sebenar lah. Sama ada dia membuat model, okey, dia bagi you design ataupun dia pergi ke site dan dia betul-betul susun lah. Kalau rumah tu nak buat macam tu, macam tu lah dia susun. Itu ada dua lah. Itu interior ataupun jadi maknanya ini kerjaya yang berkaitan dengan ini grafik antara komunikasi kerjaya teknikal. lah. Kalau jurutera nak sembang banyak. Jurutera elektrikal, jurutera mekanikal, jurutera perkapalan banyak kan? Tapi saya tengok cikgu, maknanya kerjaya ini adalah di antara kerjaya yang profesional cikgu ya. Sangat profesional. Dan gaji pun gaji yang besar. Wow. Ya, insya-Allah. Okey cikgu. Jadi special untuk cikgu hari ini kita ada nak bagi kad kepada cikgu. Okey, dan kita ada kad yang kita nak berikan kepada cikgu. Jom kita bacakan. Wow. Happy Teachers Day. Tak lama lagi kita nak sambut Hari Guru. Dan hashtag kita adalah terima kasih cikgu. Kami sayang cikgu. Terima kasih cikgu. Kegigihan dalam mendidik tidak akan kami lupakan. Biar penat berdiri, jangan penat memberi. Biar lelah terduduk, jangan lelah
biasalah membentuk. Biar penat bercakap, jangan penat berharap. Terima kasih cikgu. Kami sayang cikgu. Okey cikgu. Ini special tu cikgu. Biar penat bercakap, jangan penat berharap. Okey, insya-Allah saya tak penat bercakap hari ni. Jangan penat bercakap, biar penat bercakap, jangan penat membebel. Okey. Kita berehat seketika boleh cikgu? Alright, okey, boleh. kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita dalam JKT, iaitu Grafik Komunikasi Teknikal bersama dengan Cikgu Fati. Betul juga Cikgu Fati? Betul, Cikgu Fati. Okey cikgu, tadi cikgu dah sebut dah di antara kejayanya jurutera, arkitek, pelukis plan, pereka bentuk. Dan saya dah cop dah tadi saya nak jadi interior designer. Okey cikgu. Dan seterusnya cikgu, bila kita ialah nak belajar ni mesti ada alat-alat dia dan kelengkapan-kelengkapan yang perlu ada. Mungkin cikgu boleh jelaskan cikgu? Silakan. Okey, so kita sambung. Okey, kita nak buat lukisan secara manual. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita memang membuat lukisan secara manual sepanjang tempoh 2 tahun ini. Jadi antara peralatan yang kita perlukan, yang pertama adalah papan lukis dan juga meja lukisan. Okey, kita ada papan lukisan, kita ada meja lukisan. Apa fungsinya adalah untuk sebagai alas semasa kita melukis dengan permukaan yang rata. Kita boleh melukis kat mana-mana, tapi papan dan meja ni membantu kita supaya tempat tu rata. Jadi tak adalah berliku-liku lukisan kita nanti kan. Tiba-tiba bergunung-gunung lah tu cikgu. Bergunung-gunung nanti. Kemudian perkara yang kedua kita perlukan adalah sesikuti. Sesikuti. Sesikuti kita ada 2 contoh dekat sini. Kenapa dia T? Kalau tengok yang gambar atas tu dia memang macam huruf T lah. Yang bawah ni kerana sekarang ni papan lukisan dia dah buat inovasi, jadi dia berbeza sikit lah. Jadi kerana itu dah tak lupa nampak bentuk T dah. Dia kurang nampak T lah, tapi fungsinya masih T lagi. Okey. So sesikuti adalah untuk membuat garisan ufuk secara lurus, ataupun kita panggil sebagai garisan melintang. Garisan melintang ya. Okey, kemudian kita ada sesiku set. Sesiku set kita ada 2. Satu adalah sesiku set 45 darjah dan satu lagi sesiku set 30-60 darjah. Fungsinya adalah untuk menghasilkan garisan tegak, garisan condong yang bersudut. So kita ada sudut dekat sini lah. Tu garisan condong yang bersudut dan juga garisan selari. Jadi garisan selari sama je nanti sampai habis. Penting cikgu sangat penting. Tak adalah bangunan tiba-tiba sengit sebelah ke cikgu Ya, betul. Kalau sengit sebelah tak guna itulah, tak sesiku set. Okey, kemudian kita ada jangka lukis. Kita ada jangka lukis. Tujuannya adalah untuk membina bulatan. Itu semua yang pelajar tahu. Kemudian nak memindahkan jarak, nak ukur jarak. Dan yang terakhir adalah untuk melukis lengkuk. Pelajar tengok lukis lengkuk. Kenapa? Sebab kita ada peralatan lengkung Perancis. Tadi lengkung kan? Ni lengkung Perancis dengan lengkung fleksibel. Tak boleh cikgu lakar pakai tangan tak boleh cikgu ambil seni. Kena rotan nanti. Tu kena ketuk nanti dia. Okey. So fungsinya adalah untuk melukis garisan lengkung. Kalau jangka lukis melukis garisan lengkuk, yang ini untuk melukis garisan lengkung. Dia beza lengkung dengan lengkuk. Beza. Dia beza tau. Okey. Kemudian peralatan yang seterusnya kita gunakan adalah plat pencontoh. Ini kita panggil biasa template lah. Template. Tujuannya adalah sebagai alat tambah untuk pelukis melukis simbol dalam lukisan, biasanya dalam lukisan bangunan, dalam lukisan elektrik, dalam lukisan perpaipan, supaya bentuknya seragam. Sama. Dekat template ni dia ada tulis dah. Ni nisbah 1:50 ke 1:100. So memang mudah untuk pelajar. Tak perlulah nak kira lagi. Tak boleh setiap kali nak lukis kan. Setiap kali nak lukis nak kira tak payah. Kita ada template dah jual, beli sahaja. Okey, so itu antara media dan juga peralatan. Kemudian kita ada of course pensel. Pensel lah. Kalau tak ada pensel macam mana kita nak lukis? Tapi pensel kontot tak boleh lah cikgu Itu maksudnya dah banyak dilukis. Banyak dah lukis. Banyak dilukis dah. Okey. So tapi pensel yang digunakan dalam lukisan teknikal adalah pensel yang dia ada grade yang tertentu lah. Grade yang keras lah. Kita biasa pakai HB, 2H, 3H, 4H. Kita tak pakai 2B lah. 2B tu lembut. Jadi
dia ada banyak grafik dia, kemudian dia akan menghitamkan kertas kita lah. Jadi sesuainya kita pakai HB, 2H, 4H dan seterusnya lah. Okey. Kemudian ni yang pelajar paling suka pemadam. Suka sekali cikgu Ya, sebab dia suka memadam lukisan. Lukis-lukis padam. Dia lukis cikgu lalu dia padam. Cikgu lalu dia padam. Okey, so tu kita perlukan, inilah antara media-media yang kita perlukan untuk menghasilkan lukisan teknikal. Okey, jelas pelajar? Okey. Alright. Cuba tunjuk sikit. Ada tak alatan-alatan tu? Mana alatan tu? Mana dia? Sikit, mana alatan awak tu? Boleh tunjukkan kita tak? Right. Semua gelak je. Semua gelak je Dia simpan dalam beg cikgu. Dia malu belajar ni. Dia malu lah tu. Okey. Okey cikgu. Alright, so kita move kepada kertas lukisan. Tadi kita dah ada alat. So ini kita panggil sebagai bahan lah. Okey, bahan iaitu kertas lukisan teknikal. Kertas ni pun dia ada jenis cikgu ya? Ya. Apa jenis dia cikgu? Jenisnya kita dia ada A, ada B, ada F, ada R. Oh, itu jenis kertas? Jenis kertas. Wah, hari ni pun saya tahu cikgu. Okey. So yang kita selalu guna A. A lah, A yang selalu guna A kan. Tapi yang pelajar guna untuk GKT adalah A3 lah. A3 ni dia besar sikit cikgu kan? Okey, nanti kita tengok ya. Saiz ni adalah 279mm kali dengan 420 mm. So dia lebar sikit. Okey, kalau pelajar nak bayang-bayangkan besar mana jangan risau. Sudah tengok A4 tu kan? Ni A4 cikgu. Kat A4 tu okey. Okey, tu A4. So A4 297 kali 210. Okey, kalau A3 adalah 2 kali A4. Dia 2 kali. Macam ni lah cikgu. 2 kali A4 dapatlah A3. Okey. Tu A3. Okey. So kita dapat A3. Kemudian kita ada A2. Kalau A2 susun lah 4, ada 4 tak? 4 kali lagi. 4 susun lah kat bawah pula kan. So kita dapat A2. Itu A2. Kemudian, A1 ada cikgu? A1 ada? Ada. Siapa kata tak ada? Ada. Okey. Lagi besar. Kalau A1 kita perlukan 8 keping A4. Ini kalau nak buat stadium lah cikgu ya. Dia besar sikit. Okey, so kalau ini untuk A1, saiznya 594 mm, darab dengan 841 mm. So 8 keping A1 tu bersamaan dengan kertas A1. Biasa kalau yang besar-besar ni dia buat apa cikgu? Ni buat untuk plan. Lah. Ini kalau masuk firm. Architecture firm. Memang kita tak print lah tak A3. Betul lah cikgu. Tak level sekolah lah. Tak level sekolah kan. Kalau itu dia nak kerja arkitek, engineer, memang pakai A2, A1, A0. Itu kita pakai yang ni lah. Okey, itu A1. Okey. Itu sorry. Dari kasul. Okey, kita nak tanya pelajar. So, kalau saya dah tunjuk sampai A1 tadi, cuba bagi tahu saya lah. A0 ni berapa pula saiz kertas dia? A0 pun ada? A0 ada sampai kosong lah. Kita turun daripada 9874563210. Okey. Ada tak murid yang nak jawab? Sila angkat tangan dan buka mikrofon. Silakan. Okey, Arina. Okey, bagi tahu saya saiz kertas A0. 1189 kali 841 mm. Confident sangat awak kan. Betul ke cikgu? Tak tahulah. Okey, siapa boleh bagi tahu saya untuk hasilkan kertas A0 ni, berapa keping A4 yang perlu? Alamak. Kalau A3 2 je. Ridwan nak jawab. Berapa keping? Ridwan? 16. Confident juga kau ni. Nak lawan cikgu. Kita tengok macam mana. Betul ke tidak ni? Itulah. Okey, ini tadi adalah A1. Kita ada 8. Ini kita ada A0. Kita perlukan 16 keping. Dia 2 kali A1 tadi? Ya. 8 so, kali 2. So, double. 8 kali 2 dapat? 16. Bagus matematik anda. So, saiznya adalah 1189 mm darab dengan 841 mm. Ini dah boleh buat kapet rumah dah cikgu. Besar boleh. dia. Ni kalau dekat sekolah ni memang kita suruh buat ni. Dia sebesar ni lebih kurang ni. Memang kat bawah rumah. Okey. Alright. So, okey dah. Okey. So, kita nak kongsi yang terakhir sekali. Saya akan kongsikan contoh-contoh soalan dalam bahagian A untuk subjek GKT lah. So, kita tengok soalan yang pertama. Namakan satu agensi kepiawaian lukisan teknikal. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab ni? Sila angkat tangan. Siapa nak jawab? Cepat. Syira. Okey, bagus. Terima kasih. Siapa Hari Sapuan? Siapa nak jawab? Silakan. Saya Okey. Saya Institusi Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia, SIRIM. Okey, SIRIM. Terima kasih. Betul ke cikgu?
Kita tengok dulu macam mana. Okey, so sirim. Okey, betul cikgu. Betul. Okey Jadi, cikgu. kalau pelajar tulis sirim, betul lah tu. Okey, terima kasih cikgu. Kita pun dah hampir menamatkan siaran kita cikgu. Sedikit mungkin kata-kata nasihat daripada cikgu kepada murid-murid kita cikgu. Okey, so nasihat saya kepada pelajar-pelajar saya, okey. Teruskan dengan usaha awak untuk belajar JKT ni, sebab saya rasa peluang awak memang terbuka luas selepas ini. Kemudian kamu ada basic yang sangat kuat untuk kamu mencapai cita-cita awak. Jangan takut. Yang penting ingat, kita kena lukis dengan tepat. Lukis dengan tepat. Kalau lukis tak tepat, nanti cikgu suruh buat balik tau. Okey, terima kasih Cikgu Betty dan juga murid-murid daripada SMK Seri Bentong dan SMK Sulaiman. Berikan sedikit lambaian kasih sayang anda. Okey. Okey, bye-bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawar kuning kembang setamai, harum memikat hati si kumbang. Guru adalah insan beriman, ilmu ditabur menjadi lambang. Ialah insan mulia yang mengajar dan mendidik kita tanpa mengira masa, tenaga serta wang ringgit. Guru ibarat lilin yang membakar diri mereka dan menerangi kehidupan orang lain. Dan kita sebagai murid, kita pula membalas jasa mereka, menyiapkan tugas yang telah diberi, dan kita juga perlu memberikan kejayaan akademik atau kurikulum kepada mereka. Tanpa usaha dan pengorbanan guru, tidak mungkin pelajar mencapai kejayaan yang cemerlang. Terima kasih cikgu. Yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenal. Didik TV KPM.